Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua subscriber dan juga viewers channel Dr. Azizul Ammar. Kita masih lagi dalam ongoing mission satu rumah, satu terlatih CPR dan insyaAllah kami mengejar 100,000 orang terlatih CPR setahun insyaAllah. So kepada mereka yang ingin maklumat lebih lanjut mengenai kempen yang kami jalankan, bolehlah layari Facebook dan juga Instagram page kami. Maklumat ada di description di bawah. So, hari ni, podcast kali ni ada sedikit campur aduk perasaan untuk saya buat. It's a mixed feelings. Saya rasa macam nak buat tapi saya takut dia terlalu sensitif kepada rakan-rakan yang lain dan juga keluarga mangsa. Tapi dalam waktu yang sama, saya rasa saya perlu buat sebab saya rasa cerita ni boleh memberi iktibar kepada yang lain. So, both perasaan ini dan tapi akhirnya saya buat keputusan untuk buat video ini sebab saya rasa lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Jadi, terlebih dahulu kepada mereka yang di luar sana yang masih belum like, mohon untuk like, untuk subscribe dan juga untuk turn on the notification button agar tuan-tuan akan dapat video-video yang terbaru dan terkini daripada kami. Kisah ini adalah mengenai seorang rakan saya. Dia bermula sebagai klien dan akhirnya menjadi seorang rakan. Dan saya dah train CPR dan juga first aid hampir kepada semua staff dan juga kaki tangan beliau lah. So, kisah ini mengenai seorang rakan ini yang saya panggilkan dia Melissa ataupun Mel. Mel ni seorang businesswoman yang berjaya, yang betul-betul successful, right? Dia memang luar biasa lah kejayaan dia. Memang well to do, well connected, networking dia power dalam presentation dia terkenal dalam industri. Itu yang pertama. Tapi dalam waktu yang sama, dia juga seorang yang mempunyai gaya hidup yang sihat. Very active lifestyle. Kadang-kadang saya pun wonder mana dia dapat waktu dia. Seorang busy business woman yang terlalu busy. Tapi dalam waktu yang sama ada waktu untuk bersukan, bersenam, healthy lifestyle. Dan dia ni, bila kita jumpa dia ataupun bila tuan-tuan mengenali, semua rakan-rakan yang mengenali beliau akan tahu dia ada warm. Bila kita jumpa dia ada warm punya gesture yang bagus kan. Bila kita jumpa seseorang tu, tuan-tuan pernah tak jumpa orang tu yang bila balik kita rasa macam tersentuh lah dengan cara dia. Dia tak pernah cerita buruk pasal orang dan it's all about positivity. Alright. So nak jadikan cerita, so mula berkawan biasa tapi lama kelamaan jadi rapat lah sebab kita ada certain common interest dalam perniagaan. So apa yang berlaku, Mel ni dia memang aktif bersukan. So setiap pagi ataupun petang beliau akan update lah, berlari di sini, berbasikal di sini, and benda-benda ni semua kita akan nampak sebab dia akan update dalam Insta story dia. Kita akan komen lah, lajunya buat sini, dan mesti saya kata saya wonder. So mula-mula bila saya kenal beliau, dia masuk running ni semua sebagai macam dia panggil casual lah, untuk macam aktiviti pagi. Tapi lama kelamaan dia dah start pick up, dah masuk tournament lah, masuk larian 5 km, 15 km, all this tournament. Dan masa awal bila saya jumpa dia, saya kata dia, wow, you are very active Mel. Dia kata, tak dah, dia kata ni pun saya saja nak buat. So pada peringkat awal dia masuk tournament hanya untuk collect medal. And I know dekat luar sana ada ramai orang yang join banyak all this run ni nak collect, jadi medal collector lah. So she's one of them. Tapi lama kelamaan dia dah bukan lagi nak kejar medal, dia nak kejar podium. So masa dia kejar podium, masa tu saya nampak sedikit perubahan di mana dia lari, lepas tu tiba masa nak finishing line tu dia cramp, dia pernah jatuh luka. Dia tunjuk saya kata dekat dia, jangan push diri. Tapi dia kata dia bukan push diri, bagi dia ini semua adalah cabaran. Dan saya suka positivity tu. Dia kata apa saja berlaku, dia tak ambil itu sebagai satu rintangan ataupun satu benda yang stop. Tapi dia kata macam mana nak overcome. It's just mind over body. So dia ambil benda-benda yang macam dia cramp, dia jatuh, dia luka dan sebagainya, bukan sebagai penghalang tapi sebagai motivation untuk lebih berjaya. Okay. So inilah dan siri-siri berjalan seperti biasa. Sampai satu ketika ada satu pertandingan yang terkemuka di Malaysia dan juga di international punya competition, dan saya tak sebut nama
competition, tapi saya rasa orang di luar sana tahu. Untuk runner yang tega dia, yang macam hardcore runners ni, untuk masuk event ni macam achievement unlock lah, ni paling tinggi lah untuk mereka. Tapi dia bukan hanya untuk berlari, tapi dia ada 3 acara, iaitu dia ada berlari, dia ada berbasikal, dia ada berenang. So untuk daftar ni bukan senang lah, bukan senang, dia ada dia punya syarat-syarat dia lah. Not everyone can do it. Alright, ramai orang masuk 21 km half marathon pun dah cukup dah, tapi tak, ini berlari, berenang dan berbasikal. Dia ada tiga different, apa dia panggil, acara lah. So, bila dia daftar, saya pun terkejut, kata, wow, you register ke? Dia pun tak yakin, dia pun tak sure, tapi dia kata dia nak sebab benda ni perlu ada. It's just a bucket list yang perlu, wajib dia buat, dia kata. Saya support lah. So nampaklah dia pergi latihan demi latihan, training lebih training, dan dia kata kat saya hari tu dulu, dia kata it's just not about podium this time, doktor. Dia kata it's about complete the race, not complete the race. It's just me against me. Right? It's not about menang, dia adalah sebab boleh tak saya beat my own best record. Dia kata macam tu lah. So dia pun pergi. So kita pun wish her the best dan buat lah. So dah berbulan latihan, nampaklah dia punya memang determination dia untuk pergi buat latihan tersebut tinggi. Dan saya pun berdoa pada jauh lah sebagai seorang rakan kan, sebab seronok nampak kan dia punya update, nampak progress. So sampailah hari kejadian, pendekkan cerita, a day before event dia pun update lah kan. Bahawa saya tahu event-event besar ni tuan-tuan, yang datang bukan sikit, ramai. So dia update lah a day before event, route dia kat mana, dia letak barang, dan everything was just big, dan semua orang wish her best lah. So sampai hari kejadian, ketika pertandingan tu telah bermula, something happened. Dan Mel jatuh, dan something happened during the event yang saya tidak mau komen, dan dia dikejarkan ke hospital. Sampai ke hospital, beliau dimasukkan ke ICU, dan sehari saya rasa di ICU, dan selepas itu beliau telah menghembuskan nafas terakhir. So masa berita Mel telah meninggalkan kita semua, berita ni tidak dapat diterima oleh saya, diterima oleh rakan-rakan beliau, dan juga saya rasa satu Malaysia tergempar dengan kisah ini. Jadi dia mendatang a big shock lah, someone that we know very active, dan akhirnya jadi begitu. Tapi apa yang ingin saya sampaikan dalam penceritaan yang hari kali ini ada 2. Saya harap dia memberi iktibar kepada kita semua. Yang pertama, cardiac arrest could happen to anyone, walaupun kita seorang yang aktif. So kadang-kadang kita rasa, kenapa pemain badminton tu jatuh, pemain bola sepak ni jatuh mati atas padan dan sebagainya? Sebab dia cardiac arrest. Kalau siapa yang masih ingat kisah Christian Eriksen, Denmark versus Finland, bola sepak Euro 2020. Eriksen di tengah-tengah padan jatuh, dapat cardiac arrest, ingat? So saya dan ingin katakan bahawasanya cardiac arrest boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Itu yang pertama. Dan lesson learn yang kedua, dan saya harap kita dapat iktibar bahawasanya sometimes tuan-tuan, badan kita ni memberi kita signal, dia memberi kita sign bila kita tak mampu, kita boleh dan sebagainya, and janganlah kita ignore dengan apa yang badan kita cuba sampaikan. Do not just ignore ni. Jangan jadi kita kena ambil lah apa signal-signal yang badan kita cuba sampaikan, dan kita kena tahu, dan kita kena ambil step by step. Sebab panjang, journey ni bukan sehari, dia berpanjangan. Semoga kisah ini memberi manfaat dan juga iktibar kepada kita semua.